Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa berita baik buat negara kita. Ya, baru-baru ini seperti yang mana kita tahu, lawatan Datuk Seri ke Amerika Serikat, New York khususnya untuk Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ya, berjaya membuahkan hasil yang boleh membawa impak besar kepada negara kita. Walaupun begitu, sahabat-sahabat semua, seperti revolusi, pemimpin-pemimpin daripada pembangkang dan PAS, ya, benarlah peribahasa mengatakan kalau hati sudah hitam itu, apapun yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita demi untuk negara, untuk rakyat, mencari pendapatan untuk negara, mereka tetap mengatakan semua itu bohong belaka. Dan seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang pemimpin Islam yang pertama, ya, di Pelawak untuk memberikan khutbah Jumaat pada hari Jumat yang lalu. Dan dengan itu kita mendengar, ya, bagaimana kesombongan, keangkuhan daripada Sanusi, ya, yang membuat komen, ya, berkaitan dengan perkara ini. Sahabat-sahabat semua, inilah kehitaman hati, inilah kesombongan, keangkuhan daripada pemimpin-pemimpin yang kononnya pejuang Islam, tapi sahabat semua, kita boleh nampak kebebrokan, kebodohan, kebengangan daripada mereka. Jadi kita hiraukan dengan apa yang dikatakan oleh geng-geng kerangga ini. Kita tujukan kepada apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa beliau berada di Amerika Serikat, New York, Amerika Serikat. Katanya lawatan ke Amerika Serikat membuahkan hasil. Itu antara kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Datuk Seri berkata lawatan 4 hari ke Amerika Serikat berjaya mengetengahkan pendirian Malaysia berhubung isu global dan meningkatkan profil negara di persada antarabangsa. Menurut Perdana Menteri juga, lawatan itu memberi peluang untuknya berkongsi dasar dan aspirasi negara terkait hubungan antarabangsa. Katanya, ternyata hasilnya baik. Ternyata profil antarabangsa kita telah meningkat. Tambah Datuk Seri juga, lanjutan pertemuan dengan rakan-rakan sejawat, saya berpeluang berkongsi pengalaman serta bertukar pendapat dalam isu-isu global dan kepentingan bersama, tambah Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap pada sidang media pada akhir lawatan di New York untuk menyertai Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-78, Anwar berkata dia menerima begitu banyak permintaan untuk mengadakan pertemuan di luar sesi. Terdapat begitu banyak permintaan untuk mesyuarat dua halah, kami tidak dapat menampung kerana kekangan masa, katanya. Saya gembira profil antarabangsa Malaysia telah meningkat ke kedudukan yang mengkagumkan, katanya lagi. Anwar yang juga Menteri Kawangan berkata lawatan itu memberikan peluang kepada Malaysia untuk mengetengahkan isu-isu antarabangsa seperti konflik Ukraine-Rusia, Islamofobia, perubahan iklim dan juga masalah di Myanmar. Semasa di New York, katanya lagi, dia berkesempatan mengadakan pertemuan dua halah dengan pemimpin-pemimpin seperti Turki, Iraq, Thailand dan Sri Lanka. Pada masa yang sama, menurut Perdana Menteri, usaha menarik lebih banyak pelaburan dan perdagangan ke Malaysia terus membuahkan hasil melalui pertemuan dengan beberapa syarikat gergasi daripada Amerika Serikat. Anwar telah mengadakan pertemuan dan berinteraksi bersama 15 syarikat terkemuka Amerika Serikat yang tersenarai dalam Fortune 500 termasuk Airbnb, Amazon Web Service, Boeing, ConocoPhillips, Kimberly-Clark di Howard Club. Pada acara Invest Malaysia di New York yang dihadiri para pelabur pasaran modal equity dan bond dengan nilai aset di bawah pengurusan mencecah 40 trilion USD, Anwar memberi komitmen kerajaan akan memastikan suasana pelaburan yang kondusif. Perdana Menteri berkata dia gembira dengan keputusan untuk hadir pada unggah kali ini, walaupun pada awalnya tidak mau datang karena pelbagai isu domestik dan kurang yakin akan adanya hasil daripada persidangan itu sendiri. Pertama, ada isu domestik yang perlu diselesaikan, banyak perubahan seperti transformasi tenaga, pelan induk perindustrian, ekonomi madani, kajian penganggaran rancangan Malaysia ke-12 dan juga pilihan raya kecil, katanya. Jadi ia sangat berat, mujurlah keadaan lebih baik sekarang, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia juga memuji kerja keras kaki tangan kedutaan Malaysia di Amerika Serikat dan perwakilan tetap ke PBB, Kementerian Luar, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, dan juga agensi lain yang terlibat dalam lawatan ini. Jadi ini sahabat semua, kita boleh nampak kerja keras
yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bukan saja membuahkan hasil, tetapi ya kita boleh nampak bagaimana nama negara kita kini mula disebut-sebut oleh pimpinan-pimpinan daripada negara-negara Eropah, negara-negara Islam dan sebagainya. Jadi kita ucapkan sekali lagi tahniah kepada Perdana Menteri kita kerana mula membawa nama baik negara kita dan diangkat sekali lagi menjadi negara yang hebat disegani dengan adanya pemimpin seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu terkenal, yang begitu dikenali, diiktiraf oleh mana-mana pimpinan di dalam dunia ini. Yang kita tahu geng pembangkang ini hanya juara kampung, sahabat semua. Mereka hanya pandai bercakap di kampung, di dun, di parlimen mereka, di dalam negara. Tetapi apabila mereka menjadi kerajaan, tidak satu pun yang saya boleh lihat seperti mana pengiktirafan yang diberikan kepada Perdana Menteri kita. Kerana itu Datuk Seri mengatakan bahawa Malaysia ada segala yang diperlukan untuk kembali sebagai ekonomi dinamik. Itu lagi antara satu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya kira adalah satu pandangan yang jauh ke hadapan untuk mengembalikan, membangunkan ekonomi negara kita, sahabat-sahabat semua. Dalam kenyataan yang sama, Malaysia mempunyai potensi amat besar, kata Datuk Seri, untuk bangkit kembali sebagai sebuah ekonomi dinamik kerana negara mempunyai sumber yang diperlukan. Tenaga kerja berkelayakan selain asas ekonomi yang kukuh, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri juga berkata kerajaan perpaduan juga telah merangkah satu siri dasar iaitu ekonomi madani, pelan hala 7, peralihan tenaga dan pelan industri perindustrian baru 2030 untuk menyokong matlamat ini. Jadi ini TR yang terdiri daripada projek pembangkit bernilai RM25 bilion ringgit merupakan rancangan unik untuk menjadikan Malaysia sebagai hub bagi tenaga boleh baru dan tenaga hijau, teknologi hijau. Katanya pada majlis makan malam bersama diaspora dan juga pelajar Malaysia di New York, Amerika Serikat. Anwar berkata, ya NIMP 2030 bukanlah olahan semula daripada rancangan lama tetapi merupakan peralihan daripada dengan memfokuskan kepada misi tertentu dan juga teras baharu. Katanya minggu lalu kami telah meluluskan kajian separuh pengerancangan Malaysia ke-12 yang mana bukan sekadar semakan biasa rancangan yang lama. Ia adalah anjakan penekanan, anjakan dasar, anjakan hala 7 dengan mengambil kira dasar tadbir urus baik kerajaan baharu, accountability demokratik dan mahu menggerakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kata Perdana Menteri lagi. Jadi ini yang kita boleh nampak sahabat-sahabat semua, ya, apabila Datuk Seri bertungkus lumus untuk menaikkan nama negara kita. Untuk apa? Supaya meyakinkan pelabur-pelabur datang ke dalam negara kita. Tetapi sahabat semua, apa yang saya lihat hari ini di dalam negara kita tidak habis-habis. Ya, geng-geng kerangga ini cuba merasakan pokok yang sedang berkembang, bertumbuh baik ini, sahabat-sahabat semua. Ini yang mereka lakukan dengan membina persepsi kononnya kerajaan ini gagal, kononnya Datuk Seri Anwar gagal, kononnya harga barang inflasi tidak terkawal, hidup rakyat menderita. Sedangkan apa yang sedang kerajaan kita alami hari ini adalah peninggalan legasi daripada pentadbiran kerajaan yang gagal daripada kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan geng-geng kerangga yang diketuai oleh Perdana Menterinya sebelum itu, iaitu Muhyiddin Yassin ataupun dikenali sebagai Abakau, ya, di belakangnya tu COW, Abakau. Jadi sahabat semua, ya, Datuk Seri Anwar juga yang Menteri Kawangan berkata sebagai sebuah negara yang negara perdagangan, kerajaan Malaysia sangat bergantung kepada keupayaannya dalam mempromosikan pelaburan dan memastikan kesinambungan perdagangan. Jadi disinilah anda memainkan peranan, katanya. Kita mau setiap rakyat Malaysia di Amerika Serikat menganggap diri mereka sebagai duta Malaysia, mewakili semangat Malaysia baru dan komited kepada cita-cita kita. Datuk Seri berkata, anda harus menggalakkan rakan sekerja anda, rakan Malaysia dan warga Amerika untuk memahami dan mengenali Malaysia. Ini akan menjadi misi anda dan saya berada di sini malam ini untuk merayu kepada anda, Duta Muhibah, untuk memberi tumpuan mempromosikan perdagangan dan pelaburan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kira-kira 1,000 diaspora dan juga pelajar Malaysia yang hadir pada majlis makan tersebut. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara
kenyataan ya yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas berakhirnya lawatan Datuk Seri ke New York, Amerika Serikat, ya, dan juga untuk menghadiri ya Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sekali lagi membawa nama baik negara kita di persada antarabangsa, dan bukan itu sahaja. Ya, mata pemimpin-pemimpin dunia negara-negara Eropah kini tertuju kepada negara kita Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita berdoa agar lebih banyak lagi pelabur-pelabur masuk ke dalam negara kita. Untuk apa pelabur masuk? Untuk negara kita meningkatkan pendapatan, dan bila mana negara kita mempunyai pendapatan yang tinggi, sahabat-sahabat semua, pendapatan inilah yang diguna pakai untuk memberi kebajikan, untuk memberi subsidi, untuk memberi bantuan kepada warga Malaysia. B40, rakyat Malaysia, terutamanya untuk fokus kerajaan hari ini untuk menoktakan kemiskinan tegar. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana bersama dengan Alright Nampak Channel, dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda, sahabat-sahabat di luar sana, tidak kira Anda berada di mana, Anda sekiranya mau berikan sebarang komen, pandangan, komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih yang terkini. Yang sudah pun masuk dalam geng ini adalah geng kerangga dan juga geng pengkhianat muda. Ya, apabila mereka ini memberikan kata komen penuh dengan fitnah-fitnah, kabar-kabar angin dimainkan dan sebagainya. Menyemai kebencian, menyemai hasutan menggunakan isu agama dan bangsa. Inilah yang mereka guna, sahabat-sahabat semua. Ya rakyat, ya semua keputusan itu ada di tangan Anda. Adakah Anda mau menyokong geng-geng kerangga ini atau menolaknya? Anda boleh berikan komen Anda. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tepat pengkangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.